Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama pada pagi ini dalam rangka untuk kita meneruskan kajian-kajian yang seterusnya pagi hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 24 Jun dan sama juga dengan 13 Zulkaidah, insyaallah. Dah 2 minggu program berjalan, dan sebagian besar mungkin puasa hari ini. Pengetahuan para penonton yang saya hormati sekarang berada di Tafiz, Baitul Ihsan, Taman Manluri, dan sekarang bersama saya juga para pelajar daripada Tafiz yang berserta menonton bersama anda. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat dari konsep hari ini, insyaAllah. Dan pada sesi akhir nanti saya akan menjemput sahabat saya, Ustaz Khairuddin, untuk sesi temu bual saya, karena pada pertemuan tempoh hari beliau tak sempat ditemu juga, tak sempat berkongsi dengan anda semua. Jadi hari ini saya khususkan pertemuan hari ini untuk saya jemput serta Fadil Ustaz Khairuddin Hafizahullah untuk tampil bersama saya untuk lakukan perkongsian yang insyaAllah mungkin ada yang belum kenal Ustaz Khairuddin. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan beliau dan lebih detail lagi kenalan tentang diri beliau dan tentang pelajaran yang beliau lalui untuk bersama merasakan kelainan. Hadirin yang bahagia dan termasuk anak-anak pelajar Ihsan, khabar semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini ada nilai tambah yang anda dapat pelajari berdasarkan ayat yang akan kita kongsikan hari ini, insyaAllah. Baik, sekarang di talian ada sekitar 63 yang sedang menonton. Bersama pelajar sini ada berapa orang? Dengan 30 orang. 30 orang, ada 60, 30, 90, 95 sekarang sedang menyaksikan perkongsian kita ini. Jadi saya terus kepada perkongsian kita, sambungan ayat yang dibincangkan tempoh hari.
Dan saya janjikan hari ini, hari Khamis, saya akan fokus kepada ilmu saraf. Saya reverse kembali ayat yang kita bincang pada hari Isnin tempoh hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz talaqtumun nisa, dan apabila telah menceraikan oleh kamu akan perempuan-perempuan, satu jumlah fi'liyah yang jumlah tersebut menjadi jumlah syarat kerana dimasuki oleh idza, fabalagna ajalahunna, maka fa'ataf, balagna telah sampai oleh mereka akan mereka. Bukan fa jawab sebab kalau fa jawab sama-sama madi tak boleh ada fa. Kalau sama-sama fi'il madi tak boleh ada fa rabitah. Ini bukan fa jawab. Kalau jawab dengan fi'il madi tak perlu ada fa rabitah. Bagaimana kita biasa dengar menjada wajada, tak ada fa wajada, okey. Dia tak ada fa rabitah. Fa rabitah fa apa? Fa pengikat antara jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat. Tapi fa di sini bukan fa rabitah, fa antaf. Hubungan antara fi'il madi dengan fi'il madi. Talaqtum dengan balag. Fabalagna ajalahunna, maka telah sampai oleh mereka akan timbul mereka, fa'amsikuhunna bima'ruf. Baru ni fa rabitah. Ini baru fa rabitah, fa pengikat. Fa'amsiku fil amar. Maka tahanlah olehmu akan mereka bima'ruf, dengan cara yang baik. Au sarrihu, atau lepaskanlah olehmu akan mereka bima'ruf, dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna, dan jangan kamu tahan akan mereka diraran, kerana membahayakan, lita'tadu, supaya kamu boleh melakukan pelampauan batas atau supaya kamu melampaui batas. Wa may yaf'al zalik, dan barang siapa ia perbuat akan itu, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya telah menganiaya oleh ia akan dirinya. Fa jawab juga man ada tu syarti, yaf'al zalik jumlah syarat, faqad fa ni farabitah lagi, zalama nafsah, maka sesungguhnya telah aniaya oleh ia akan diri. Wala tattakhizu huzwa, dan jangan kamu mengambil akan ayat-ayat Allah akan olok-olokkan. Kita sampai sini je kan? Sahabat saya, hadirin penonton yang sedang menonton sekarang, kita sampai ayat sampai huzwa kan? Kalau tak silap saya. Waskuru nikmatullahi alaikum. Saya tulis sampai huzwa. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa, dan jangan, tolong komen siapa yang ingat hari Khamis tu kita sampai ayat ni, faqad zalama nafsah ke ataupun wala tattakhizu ayatillahi huzwa? Arti ini Ibrahim. Ya Ustaz, sampai mana? Sampai huzwa ke sampai nafsahu? Ya betul. Sampai nafsahu. Okey, baik. Ana wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Sebelum sampai kita sambung pada ayat seterusnya, suka saya kaitkan kembali lafaz fi'il madhi tentang lafaz zalama. Untuk zalama, zalama, talaqa, talaqtum. Talaqtum ini fi'il madhi daripada lafaz talaqa yutalliqu tatliqan. Talaqa talaqa ta lam talaqa al-madhi mudhari' dia ini fi'il huruf yutalliqu. Huruf mudhari' kena baris dhammah. Untuk huruf pastikan huruf mudhari' mesti baris dhamm,
dhammah. Yutalliqu. Tallaqa yutalliqu. Ini fi'il madhi. Mudhari'. Masdar dia tatliqan. Masdar dia taf'ilan wazan tatliqan. Ta oh tatliqan. Tatliqan menceraikan. Mana dia? Tatliqan menceraikan. Tallaqa telah menceraikan oleh ia. Yutalliqu ia menceraikan. Tatliqan menceraikan. Ini wazan yang kedua daripada 4 huruf. Wazan pertama af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan kedua fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Dan wazan ketiga fa'ala yufa'ilu fi'alan. Tolong sebut sama-sama. Wazan pertama af'ala yuf'ilu if'alan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dan wazan yang ketiga fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Ada 2 masdar ya. Ada yang masdar if'alan ataupun wazan mufa'alatan. Contohnya jahada yujahidu. Apa dia? Jihadan itu mujahadan. Mujahadatan. Mujahadah pun juga termasuk mas bagi wazan 4 huruf. Ingat ini wazan yang pertama. An-nisa fa balagna. Balagna juga wazan daripada fa'ala balagha yab. Wazan nombor berapa? Ba lam rin. Saya nak tengok jawapan. Tolong jawab pada yang sedang menonton sekarang ni. Ba lam rin. Balagha. Fi'il madhi. Ini 3 huruf. Pastikan fi'il mudhari'. Ya, ba lam rin. Macam mana nak bariskan? Perkara yang tak boleh salah ini, pastikan huruf pertama baris atas, huruf mudhari' baris fathah, dan sukunkan huruf sebelah dia. Akhir sekali dhammah. Ini 2 tempat tak boleh salah. Yab, ghul. Tapi yang paling kena pastikan ain fi'il dia. Wazan nombor berapa? Maksud saya talaqa yutalqa. Anza Ibnu tanya maksudnya apa? Talaq menceraikan saja. Talaqa maknanya menceraikan. Yutalliqu ia menceraikan. Tatliqan menceraikan. Maksudnya menceraikan. Ya, isabaka masya-Allah. Ingat. Balagha. Wazan nombor apa? Ya Tiharun. Wazan nombor 3. Masya-Allah. Salmahatun wazan pertama fa'ala yaf'alu balagha yablagu. Ya ke? Balagha yabligu wazan nombor 2 Ruqyah Haji Saidin. Rozi Ahmad wazan nombor 3. Ada 3 kembaran kalian. Agak wazan nombor berapa? Pelajar-pelajar semua. Anisa Nur kata balagha yabligu wazan nombor 3. Wazan nombor 3 Nazar. Kamal Saleh wazan nombor 3. Balagha yablughu. Hafizah Yahya wazan nombor 3. Mahizan Janwan Ahmad. Oh, is watching. Wazan Syuri wazan nombor 3. Zarin wazan nombor 2. Azan nombor berapa? Nombor 3. Pelajar-pelajar kata nombor 3. Maka pelajar-pelajar mengesahkan. Wazan nombor 3. Wazan nombor 3. Balagha yablughu. Balagha yablughu. Wazan nombor 3. Ya. Balagha yablughu. Zarina Hamzah, Hajah Majmin, Esa, Bazi Hamid, betul wazan nombor 3.
Esa bukan wazan nombor 2. Rashidah Daud, wazan nombor 2. Bukan, wazan nombor 3. Nak memadankan ini, kalau kita ada satu apps yang tentang Quran terjemahan word by words, itu ada. Dia ada urut word dia. Itu lebih bagus gunakan word. Saya kira Dr. Mahmud ada berkongsikan masa sesi ta'aruf tempoh hari. Balagha ya belughu, okey. Wazan yang ke-3. Baik. Fabalagna ajalahunna balagha ya belughu. Wazan nombor 4 huruf pun ada. Balagha yuballighu ada juga Apa beza balagha yuballighu? Ba lam rin ya. Sama. Ba lam rin juga. 4 huruf. Cuma beza dia tasydid. Balagha yubal yuballighu. Ada juga tablighan. Tabligh masdar dia. Tabligh. Tabligh. Cuba bezakan makna balagha dengan balagha. Pelajar-pelajar cari makna. Saya nak tanya pada peserta yang sedang menonton. Apa beza balagha dengan balagha? Beza dari sisi 3 huruf. Itu dari sisi huruf. Tapi dari sisi makna macam mana? Apa beza? Apa perbezaan antara balagha, balagha? Tolong respon sekarang. Pelajar dapat belum? Mana dia? Dapat dah? Dah dapat belum? Tengok dulu. Tolong penonton yang menonton sekarang, tolong berikan makna. Apa beza balagha, makna dia apa? Balagha, makna dia apa? Artinya Ibrahim, balagha telah sampai oleh ia. Okey. Betul? Majmin telah menyampaikan. Masya Allah, nampak? Ibu-ibu kamu yang sedang menonton ni, jawapan mereka. Kamu jawab apa? Balagha apa? Masya Allah. Siapa? Rohana ke Suhana? Rohana. Okey, Rohana nanti hari Ahad nanti live dengan Ustaz boleh? Hari ni tak dapat. Pasal kita ada tetamu rancangan lain. Dan kamera Ustaz pun kamera guna laptop ni, kamera ni tak sama dengan handphone. Kalau handphone kita boleh terbalikkan tu. Boleh tukar-tukarkan kamera. Tapi laptop ni dia tak dapat. Okey, baik. Balagha telah sampai oleh ia. Yablughu. Yablughu wazan nombor 3. Sorry, tak baris. Yablughu. Ia sampai. Itu makna sampai. Tapi kalau balagha telah menyampaikan oleh ia, yuballighu, ia menyampaikan, tablighan. Mana dia apa? Menyampaikan saja. Tablighan arti dia menyampaikan. Tambahkan imbuhan me dan kan. Betul, Azimah Abdullah daripada Pulau Pinang. Masya Allah. Antara orang-orang yang terkedepan memberi jawapan. Masya Allah. Tanya Azimah Abdullah. Umur 70, jawab 73, 74. Umur orang lama telah menyampaikan oleh ia yuballighu. Mana dia mutaaddi. Kalau balagha fi'il lazim, balagha fi'il mutaaddi. Kalau menyampaikan perlukan sampaikan apa? Perlu objek, perlukan maf'ul bih. Mana-mana fi'il, mana-mana fi'il yang perlukan maf'ul bih, kita namakan fi'il tersebut fi'il mutaaddi. Tolong tulis fi'il mutaaddi. Apa itu fi'il mutaaddi? Fi'il transitif. Fi'il transitif. Fi'il yang memerlukan maf'ul bih, itu fi'il mutaaddi. Fi'il lazim, fi'il yang tak perlukan maf'ul bih. Fi'il intransitif. Saya teruskan lagi.
Fa'amsiku. Fa'amsiku. Ini fi'il amar. Fa'amsiku. Wazan dia apa? Amsiku. Bila fi'il amar ada hamzah qata', ini bermakna fi'il 4 huruf. Fi'il wazan yang pertama af'ala yuf'ilu. 4 huruf ada 3 wazan ya. Wazan af'ala mudhari' dia yuf'ilu. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Pastikan fi'il mudhari' bila 4 huruf, huruf mudhari' itu mesti berdhamma. Ikan ke berdhamma itu majhul Ustaz? Tak semestinya majhul. Untuk mudhari' yang menentukan majhul, ain fi'il dia. Huruf pertama berdhamma ya, tu. 4 huruf pun pertama berdhamma juga. Majhul pun berdhamma juga. Tapi ain fi'il dia berasrah, ya fi'il maklum, mudhari' maklum. Tapi kalau ain fi'il berfathah, dia jadi majhul. Af'ala yuf'ilu fi'il mudhari' maklum. Kalau mudhari' majhul yuf'alu. Yuf'alu. Masdar dia apa? If'alan. 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 Lagi af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya mauzun apa? Apa itu mauzun Ustaz? Mauzun yang diwazankan. Kalau af'ala yuf'ilu, amsiku fi'il amar. Apa fi'il madhi dia? Masya Allah, ada sebut Hartini Ibrahim. Amsaka. Ya betul, amsaka. Mudhari'nya yumsiku. Masya Allah, ahsanti. Hartini Ibrahim dari Kelantan. Amsaka. Amsaka. Al-madhi. Mudhari' dia yumsiku. Yumsiku. Mudhari'. Amsaka yumsiku. Masdarnya imsak. Imsak. Kan. Imsakan. Apa imsak? Menahan. Amsaka telah menahan oleh ia. Yumsiku ia menahan. Imsakan menahan. Allah has Mahmuda amsaka. Faridah Salim amsaka yumsiku. Allah. Jima Abdullah, Bazia Hamid, Rauliza Wahab amsaka yumsiku ya. Minta ulang wazan 4 huruf Ustaz. Okey, has Mahmuda minta ulang. Wazan pertama af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan pertama. Wazan kedua fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu ala yufa'ilu taf'ilan. Puan Has Mahmuda minta tolong ulang. Saya ulangkan. Kita dah belajar dulu. Tak apa, oleh kena ni macam kaji, kena kita raikan. Taf'ilan. 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 Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazan kedua. Wazan ketiga fa'ala. Fa'ala. Terus sebut sama-sama wazan pertama apa dia? Buat af'ala yuf'ilu if'alan.
Wazan kedua fa'al. Dan wazan ketiga fa'ala yufa'ilu. Ya, satu dulu yufa'ilu fa'ala yufa'ilu. Apa yang maksudnya? Taf'ilan wazan fa'ala yufa'ilu. Fi'alan. 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 Itu wazan pertama. Ataupun mufa'alatan. Ataupun mufa'alatan. Yes. Fa'alatan. Masdar. Lain Pak. Fa'alatan. Boleh? Puan Hasmah Muda punya permintaan. Saya raikan. Alhamdulillah. Amsaka yumsiku imsakan. Ustaz terjemahan fi'il masdar yang berbeza-beza ni macam bagaimana? Apa yang berbeza-beza? Ada beza-beza pun? Kalau yang kita amsaka yumsiku imsakan. Amsaka telah amsaka yumsiku, kumpulan mana? Ada soalan tanya. Ini kumpulan ini kita kumpulan umum, kelas umum, semua orang boleh buat. Terima kasih. Kelas umum. Kena hafal, ya, memang kena hafal. Kena hafal semua. Soalan daripada Puan Hasmah Muda, jelas kena hafal ya, betul. Amsaka yumsiku imsakan, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sarifah Abdul Fattah. Ustaz terjemahan fi'il masdar. Masdar bukan fi'il. Untuk pengetahuan Zarina Hamzah, masdar bukan fi'il. Masdar itu adalah isim. Nampak ada tanwin di hujung. Dia bukan fi'il. Dia adalah isim. Dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il amar. Kalau fi'il ada terjemahan dia. Selain terjemah cara fi'il, itu adalah isim. Mungkin jangan keliru. Dia bukan fi'il, dia adalah isim. Masdar itu adalah isim. Hasil masdar ni adalah kata terbitan. Kata terbitan daripada if'alan, taf'ilan, fi'alan. Oh, ini wazan saja. Puan Zarina, apa mana if'alan? Ini wazan. Yang kita ambil kira mauzun dia. Untuk wazan yang pertama, af'ala, yuf'ilu, itu wazan. Bagi contoh dia, macam amsaka, yumsiku, imsakan, itu kita panggil mauzun. Itu kita namakan dia mauzun. Apa itu mauzun? Yang diwazankan. Yang dipadankan, dia punya timbangan. Contoh, wazan kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mauzun dia apa? Kita contoh, ballagha yuballighu tablighan. Tablighan itu masdar, menyampaikan. Bukan isim menyampaikan isim. Ada tanwin tu. Isim. Tallaqa yutalliqu tatliqan. Tatliqan mana apa? Menceraikan. Bukan fi'il, itu isim. Ada tanwin. Menceraikan. Masdar. Masdar termasuk isim.
Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Antara contoh. Qatala yuqatilu masdarnya qitalan. Qatala yuqatilu qitalan. Apa ni qatala? Aina? Qatala telah berperang oleh ia. Qatala telah berperang oleh ia. Tapi kalau qatala saja telah membunuh oleh ia. Qatala telah membunuh oleh ia. Yaqtulu ia membunuh. Itu 3 huruf. Tapi qatala yuqatilu telah saling berbunuh-bunuhan oleh ia. Qatala menunjukkan 2 pihak. Lil musyarakah, untuk menunjukkan ada pertemuan 2 pihak. Satu nak bunuh, satu lagi pun nak bunuh. Kita namakan telah berperang oleh ia. Telah berperang oleh ia. Yuqatilu ia berperang. Qitalan berperang atau peperangan. Qitalan boleh nama peperangan. Boleh? Alhamdulillah. Ajah Fatimah Osman baru masuk. Ada hal? Tak apa. Semoga Allah mudahkan. Tadi isim ya. Okey, baik. Seterusnya. Ini harus harap semua dapat ingat ke semua wazan yang saya warnakan. Ini wazan ni kena ingat. Wazan 4 huruf. Sulasi mazid fihi rubai. Sulasi mazid fihi rubai. Sarrihu ni wazan. Sama wazan yang apa? Sarrihu fi'il amar. Sarraha yusarrihu. Masdar apa? Tasrihan. Melepaskan. Tasrihan melepaskan. Sarraha telah melepaskan oleh ia. Yusarrihu ia lepaskan. Tasrihan melepaskan saja. Dia bukan fi'il, dia adalah isim. Masdar. Tasrihan. Dan ma'ruf ada kalimat arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu ma'ruf isim maf'ul. Daripada arafa telah kenal oleh ia, ya'rifu ia kenal. Irfan kenal, ma'ruf yang dikenal. Ma'ruf yang dikenal isim maf'ul. Ini wazan 3 huruf. Ma'ruf wazan 3 huruf. Daripada kalimat ain rafa. Arafa. Arafa ke arifah? Arafa yang arifu ke arifah ya? Arafa ya? Arafa ya. Wazan nombor 2. Arafa ya arifu. Wazan yang kedua. Ya. Okey. Ya'rifu. Arafa ya'rifu. Madi mudhari' dia irfan. Irfan. Ini irfan kenal. Arafa telah kenal oleh ia, ya'rifu ia kenal. Irfan kenal saya. Masdar. Arif isim fa'il. Arif. Arifun. Arifun yang kenal. Arifun yang kenal. Ma'ruf. Ma'ruf. Ma'rufun. Ma'rufun. Yang dikenal. Ma'rufun yang dikenal. Tapi kita terjemah apa? Au sarrihuhunna bi ma'ruf. Atau lepaskan olehmu akan mereka dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Itu yang mampu kita berikan erti. Tapi dari sudut terjemahan harfiah, ma'ruf yang dikenal. Secara uruf. Siapa yang perdalamkan, insyaAllah dalami bahasa Arab nanti, insyaAllah kita kan tahu. Ma'ruf
huruf. Allahu a'lam bishawab. Kita teruskan. Ini isim maf'ul, okey? Terusnya wala tumsiku ani fi'il nahi. Dan jangan kamu tahan. Fi'il nahi asal fi'il mudhari'. Ini kita nama fi'il mudhari' majzum. Atau namanya fi'il nahi kerana dimasuki oleh la nahiyah. Fi'il mudhari' majzum sebenarnya itu. Apa itu fi'il mudhari' majzum? Fi'il mudhari' yang menerima huruf jazam. Apa huruf jazam ni? Huruf la nahiyah tu. La nahiyah wa jazimah. La nahi ini adalah larangan dan juga menjazamkan fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' tersebut sepatutnya ada nun di hujung tumsikuna asalnya. Oleh kerana dimasuki la nahiyah, maka nun yang ada di hujung tu dihazafkan. La tumsiku hazaf nun. Jadi i'rab dia la nahiyah wa jazimah tumsiku fi'lun mudhari'un majzumun bi la wa alamatu jazmihi bi hazfi nun li'annahu min af'alil khamsah. Li'annahu min af'alil khamsah. Ini kalau i'rab. Tapi hari ini kita tak nak cerita i'rab. Kita nak cerita wazan. Kita tasrif. Diraran. Diraran ni adalah masdar bagi kalimah darra. Darra. Kalimah dia darra. Darra telah bahaya oleh ia. Yadurru. 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 Ia bahaya. Berarti wazan apa? Darra yadurru. Wazan apa? Darra yadurru. Wazan nombor 3. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan pertama. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala yaf'ulu. Itu untuk sulasi mujarrad. Wazan untuk sulasi mujarrad ada 6 wazan. Ini 3 yang pertama. Fi'il madhi sama, fa'ala. Mudhari' saja yang tak sama. Fa'ala yaf'alu, ain fi'il baris atas. Fa'ala yaf'ilu, ain fi'il baris kasrah. Dan fa'ala yaf'ulu, ain fi'il baris dhammah. Wazan keempat, fi'il madhi, fa'ila yaf'alu. Mudhari' sama macam wazan kedua. Ustaz, nanti insya-Allah saya dengar rakaman. Saya di HKL, masya-Allah. Ada appointment, barakallah. Semoga Allah mudahkan untuk Hajah Wardah berurusan di HKL. Syafakillah, syifaan ajilan. Wazan nombor 3, darra yadur. Wazan yang ketiga. Kita tak boleh letakkan sesuka hati kita. Tapi ini bukan diraran. Masdar dia. Ini untuk muta'addi ni. Ini 3 huruf. Diraran, wazan fi'alan. Berarti fi'al madhi ni bukan darra. Ini madhi dia. Okay, kita kena turunkan. Madhi dia. Ini fi'al 4 huruf. Fi'al madhi dia adarra. Ya. Adarra. Adarra fi'al madhi. Mudhari' dia. Yudir. Yudirru. Adarra yudirru. Bukan. Dar. Dira. Wazan bukan ni. Bukan adarra. Ni wazan fa'ala yufa'idu. Da. Ada alif. Darra. Darra.
Yudaru. Ya, ini wazan dia betul. Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Diraran. Diraran. Yes. Darar telah bisa terjemah membahayakan. Ada imbuhan medankan. As-Siharun, ya Masya Allah. Ya, betul. Diraran 4 huruf. Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Tiba-tiba dari bawah. Membahayakan 4 huruf. Ya. Alhamdulillah. Darra yadurru. Ada wazan 3 huruf. Darra telah bahaya, ya. Diraran membahayakan. Darra yudarru. Darra yudarru. Apa wazan yang sama? Mauzan yang sama? Hajja. Yuhajju. Siapa tu? Ini fi'il wazan apa ni? Kategori bina apa? Saya lemah tasrif ni Ustaz. Tak apa. Lemah kita akan jadi kuat. InsyaAllah. Kita kena belajar. Kalau kita sentiasa mengaku lemah aja, sampai bila kita tak akan bergerak? InsyaAllah kita akan cuba perbaiki. Ini fi'il bentuk mudha'af. Fi'il bina mudha'af. Bentuk yang ain fi'il dan lam fi'il serupa. Darra yudaru diraran. Alhamdulillah. Diraran adalah masdar. Dan jangan kamu tahan akan mereka kerana bahaya li ta'tadu, supaya kamu melampaui batas. Ta'tadu ni fi'il 5 huruf. Ta'tadu fi'il 5 huruf. Wazan berapa huruf? Wazan af'ala yuf'ilu. Wazan ifta'ala, sorry. Ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu masdarnya ifti'alan. Ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Berarti i'tada ya'tadi i'tida. I'tada, ini ada huruf ilat. I'tada. I'tada, madhi. Mudhari' dia. Ya'tadi. I'tada ya'tadi. Tidak. Serius? Tidak. Tidak melampaui batas. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya. Wa man yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Fa'ala yaf'alu ini okey. Yaf'alu wazan pertama. Faqad zalama yazlimu yazlamu yazlumu. Yazlimu wazan nombor 2. Okey. Ini kes senang. Ustaz nak sambung. Sambung terjemahan ayat yang ke seterusnya. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Dan jangan kamu mengambil. Perhatikan untuk lafaz tattakhizu. Lafaz tattakhizu ini fi'il yang biasanya ada 2 maf'ul bih. Lafaz yang biasa kalau jumpa dalam Quran, ja'ala dengan ittakhazan. Ja'ala telah menjadikan oleh ia,
Ittakhaza telah mengambil oleh ia. Jaga-jaga. Kalau jumpa fi'il ini, dia akan ada dua maf'ul bih. Kebanyakan ada dua maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang pertama ayati. Dan maf'ulun bih yang kedua huzwa. Yang asal kedua-dua ni adalah mubtada khabar. Asal dia mubtada, ayat tu asal mubtada, ayatullah. Huzwan tu khabar asalnya. Jumlah ismiah. Bila dimasukkan oleh tattakhizu, kedua-dua ini berubah menjadi maf'ul bih. Mubtada berubah jadi maf'ul dan khabar berubah jadi maf'ul bih tsani. Maka pada terjemahan ingat, dan jangan kamu mengambil akan beberapa ayat Allah akan tambahan untuk maf'ul huzwa akan uluk-ulukan. Memang kalau pada terjemahan biasa sebagai uluk-ulukan pun sedap juga. Tapi kita terjemah bukan untuk sedap saja. Kita nak kaitkan dengan tata bahasa. Meskipun agak tak berapa sama, tak seiring dengan selera kita, tak apa, kita tambahkan nanti dulu. Sebab kita nak masukkan kepada tata bahasa Arab. Huzwan ini maf'ulun bih tsani. Objek yang kedua. Maf'ulun bih tsani. Dan jangan kamu mengambil akan beberapa ayat Allah. Beberapa itu tambahan untuk jamak muannas salim. Iaitu tanda nasab di baris kasrah. Ayati. Bukan tanda jar, tanda nasab tu. Dan tattakhizu adalah fi'il daripada 5 huruf. Fi'il 5 huruf. Wazan yang sama. Sama wazan atas tadi. Ifta'ala tadi. Ifta'ala yafta'inu. Sama wazannya. Ifti'alan. Ala yafta'ilu. Jadi ittakhaza. Ittakhaza. Asalnya ada dua ta. Satu ta sukun, satu ta fathah. Bila syaddahkan, idghamkan. Ittakhaza. Ittakhaza. Al-madhi mudhari' yattakhizu. Yattakhizu. Pastikan ain fi'il baris kasrah. Ain fi'il baris kasrah. Yattakhizu. Ittakhaza yattakhizu. Mengambil. Ittikhaz. Masdar ya. Ittikhazan. Ittikhazan masdar. Ittikhazan. Ini fi'il 5 huruf. 3 huruf. Ada juga akhaza. Akhaza. Ya'khuzu. Akhaza ya'khuzu. Akhaza ya'khuzu. Akhaza ya'khuzu. Masdar akhzan. Beza 3 huruf dan 5 huruf. 4 huruf tak ada, okey? Mana pun kita terjemah sama, mengambil dia. Cuma kalau 5 huruf ni dia ada 2 maf'ul bih. Untuk 5 huruf dia biasa ada 2 maf'ulun bih. Maf'ulun bih satu, maf'ul bih tsani yang kedua. Ittakhaza. Jadi pastikan pada terjemahan dan jangan kamu mengambil akan beberapa ayat Allah akan lagi sikit. Huzwa tu tambah akan uluk-uluk. Akan gurau senda. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah olehmu. Uzkuru. Dan ingatlah olehmu. Wazkuru nikmatallahi alaikum.
Alaikum. Jadi uzkuru wazan dia fi'il madhi zakara. Zakara. Mudhari' dia apa? Yad. Ini tulis salah. Yad. Ini pada dhamma. Ini dua tempat tak boleh salah. Yang ain fi'il saya bilang. Wazan nombor berapa? Zakara yazkuru. Fi'il amar sudah tahu. Ain fi'il amar dengan fi'il mudhari' sama ain fi'il dia. Sama pada dhamma. Sebab untuk bina fi'il amar mesti daripada fi'il mudhari'. Zakara yazkuru. Wazan nombor berapa? Nombor 3. Wazan nombor 3. Ustaz baris ayati kasrah. Tapi jadi maf'ul bih. Oh, soalan siapa tu? Zarina. Ya. Soalan daripada Zarina Zainuddin. Oh, tolong jawabkan. Jamak muannas salim. Ya, okey. Terima kasih. Ummu Muslihuddin tolong jawabkan. Baik. Untuk jamak muannas salim, soalan daripada Zarina Hamzah tadi. Kenapa baris kasrah tu? Ayati. Kerana ayati adalah jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim, dia tak ada baris fathah. Dia hanya ada baris dhammah dengan kasrah saja. Tanda jar pun baris kasrah, tanda nasab pun sama baris kasrah. Jadi baris kasrah ini adalah pengganti kepada baris fathah bagi jamak muannas salim. Zakara yazkuru wazan nombor 3. Tanya Fauzah Syuri, Esa Abu Bakar, Ruqayyah Haji Saidin, Fatimah, Kamar Hidullah Kanan, dia daripada Sungai Buloh, Masjidil Najis, daripada Banting. Ya, alhamdulillah. Tahniah kepada semua yang menjawab. Alhamdulillah. Kita teruskan. Wazkuru ni'matullah, dan ingatlah ulimu akan nikmat Allah. Nampak ini isim mufrad. Mufrad dengan jamak taksir baris fathah. Tapi kalau jamak muannas salim baris kasrah. Isim mufrad dan jamak taksir saja boleh baris fathah tanda. Untuk kalau sekiranya jadi maf'ul bih, tanda nasab dia baris fathah. Tapi kalau jamak muannas salim, tanda nasab baris kasrah. Akan nikmat Allah atas kamu, umpama dan apa yang isim mausul, maka anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, ini silah mausul bagi ma. Bila ada isim mausul kena ada silah mausul. Maka anzala ini fi'il 4 huruf. Wazan apa? Wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan yang pertama untuk 4 huruf. Yang 4 huruf af'ala yuf'ilu if'alan. Anzala telah menurunkan oleh ia, yunzilu ia menurunkan, inzalan menurunkan saja. Inzalan menurunkan. Ya'izukum bih, tiba-tiba saja lepas tak ada huruf ataf, tak ada apa, tiba ada satu jumlah. Ya'izukum bih. Satu jumlah. Jumlah ni jadi apa ni? Jumlah fi'liah ni. Biasa kalau antara jumlah ke jumlah dia ada waw, ataf, fa, maka. Ini tak ada apa-apa. Bila duduk jumlah fi'liah, duduk di sebelah isim ma'rifah, maka seluruh jumlah tersebut mengambil tempat nasab, dia menjadi hal. Dia menerangkan hal kepada sahibul hal dia. Sahibul hal dia, dia nasihatkan akan kamu. Ia merujuk pada Allah. Fa'al, merujuk pada fa'al. Anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih. Dia nasihatkan akan kamu dengannya. Ini jumlah fi'il. Ya'izukum bih. Dia nasihatkan. Wazan apa? Fi'il madhi dia. Waza. Wa'aza fi'il madhi. Mudhari' dia. 859 lah. Sekejap je nak habis. Wa'aza ya'izu. Ya'izu.
Wa'aza ya'izu. Asalnya yau'izu lithiqal, berat untuk menyebut, waw itu dibuangkan. Dihazafkan waw. Asalnya yau'izu, dibuangkan waw. Huruf waw itu dibuangkan kerana huruf illat. Ini fi'il bentuk misal. Fi'il bina misal. Apa bina misal? Fi'il yang huruf illat dia terletak pada fa fi'il. Wa'aza ya'izu wa'azan. Masdar dia. Wa'aza ya'izu. Marzuq Hasan is watching. Masya Allah. Marzuki is watching. Khabar Ustaz. Alhamdulillah. Ya'izu. Wa'aza ya'izu. Ya'izu. Ia nasihatkan akan kamu bihi dengannya. Wattaqullah. Dan bertakwalah olehmu akan Allah. Wattaqu fi'il 5 huruf. Akan Allah. Wa'lamu dan ketahuilah olehmu. Fi'il amar. Alima ya'lamu. Anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah, kalau inna Allah, sesungguhnya Allah. Anna, bahawasanya Allah, bikulli, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, adalah yang amat mengetahui. Alhamdulillah. Selesai terjemahan ayat 231. InsyaAllah hari Isnin nanti, kita akan sambung terjemahan ayat yang ke-232. Dan selesai sudah perkongsian kita. InsyaAllah, kita nak jemput Ustaz Khairuddin untuk bersiaran. Kita ni share dalam bentuk ni. Saya share Ustaz Khairuddin link. Saya share Ustaz Khairuddin. Sekejap saya share. Okey. Ustaz Khairuddin, sila masuk. Mohon Ustaz Khairuddin masuk. Alhamdulillah. Selesai sudah perkongsian kita hari ini. Saya kira anda semua dapat jelas apa yang kita kongsikan. Mungkin bagi yang baru sesuatu yang berat, sebab kita dah lalui setahun yang lepas. Bagi yang baru, insyaAllah kita akan ada pengkhususan pada kelas-kelas nanti yang akan kita lalui. Sabar, tunggu masa dia insyaAllah. Tapi sesi akhir ni saya nak jemput Ustaz Khairuddin untuk berkongsikan pengalaman beliau yang pernah belajar harfiah. Alhamdulillah. Dan mungkin ada perkongsian-perkongsian yang boleh menarik, yang boleh membakar motivasi kita, menaikkan semangat kita. Pengalaman yang tak sempat beliau kongsikan, yang tak pernah beliau kongsikan sebelum ini. Pada live saya, malah pada live beliau. Mungkin ramai sebagian besar ada yang kenal, ada yang belum kenal lagi Ustaz Khairuddin. Jadi saya kira memang saya jemput Ustaz Khairuddin sama untuk nak menghilangkan rasa terkilan saya. Saya memang ada rasa tak dapat nak beliau tak dapat berkongsi sesuatu pada program tempoh hari. Jadi saya kira hari ini memang istimewa untuk dia. Jemputan istimewa kita. Rafi'ah, Mak Ali keluar. Tak apa, Hajah. Silakan. Khairuddin, sila masuk.
Ustaz Din ni. Boleh ke? Kalau tak boleh, tolong panggil Ustaz Din. Boleh kita buat live. Minta Ustaz Din suruh turun. Ustaz Din ada sini. Kita sediakan. Dah, sabar. Ustaz sini. Senang ada tahu yang nak ni. Ingatkan tak? Yang berehat. Cari apa? Google Meet ke apa? Kami Zoom. Baik, hadirin tuan-tuan. Inilah sahabat saya, Ustaz Khairuddin Muhammad Hafizahullah. Kebetulan kami Allah temukan ada sedikit urusan dengan beliau. Alhamdulillah. Pada 2 minggu lepas kita adakan program temukan semua penggiat harfiah yang ada di seluruh Malaysia, terutama daripada seangkatan dengan ustaz yang sebaris dengan saya, yang satu batch dengan saya pada tahun 91. Dan antara temuda Ustaz Khairuddin lah. Maka hari itu kami lantik beliau jadi MC. Tapi oleh kerana beliau jadi MC, beliau tak sempat nak kenalkan diri beliau, siapa dia. Jadi hari ini saya yang MC. Saya nak jemput Fadhil Ustaz. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz bersedia untuk konsen hari ini. Jadi Ustaz, minta Ustaz kenalkan, ada sebagian besar penonton sekarang ni ada tadi 100 lebih, sekarang tinggal 90. Ada yang dah keluar, 93 sekarang ni. Mungkin ada sebahagian belum kenal lagi siapa tu Ustaz Khairuddin. Bagi yang follower Ustaz Khairuddin mungkin dah kenal. Tapi yang belum kenal, yang baru belajar harfiah, baru masuk siapa tu Ustaz Khairuddin, inilah dia. Kita ke Hidaman Semalaya. Ustaz, silakan kenal Ustaz. Taruh sikit tentang insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Qala Allah Ta'ala Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah bersua kita dalam pertemuan kelas harfiah Ustaz Muzakir. Syukur kepada Allah SWT dan kita berselawat atas Nabi. Kita tidak lupa untuk mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada Ustaz Muzakir yang beri peluang kepada saya untuk berada dalam wadah ataupun platform Ustaz Muzakir dalam rangka menyebarluaskan pemahaman Al-Quran, celik Al-Quran, Quranic literacy. Jadi Quran itu bukan sekadar dibaca, dihafal, tetapi dipahami supaya dapat dihayati dan diamalkan. Maka selaras dengan hasrat yang murni itu, kita hiasi atau kita sempurnakan dengan pelajaran bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ni adalah satu juzuk yang tidak dapat terpisah daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu disebut sendiri oleh Allah SWT, Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu boleh berakal, boleh berfikir dengannya. Dan dalam ayat yang lain, Allah menyatakan bilisanin, bahawa Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi itulah sedikit secara ringkasnya
tentang buku ataupun tentang kaedah ataupun gagasan yang saya bawakan dalam menyempurnakan ilmu harfiah tuan-tuan dan puan-puan, kerana kaedah ni pun dapat daripada hasil belajar ilmu harfiah, kerana cetusan-cetusan yang saya fikir kalaulah kita boleh baca Quran dan faham Quran, kenapa kita tidak boleh berbahasa Al-Quran, bahasa Arab, kerana kosakata bahasa Arab Fusha ini adalah kebanyakannya ada daripada Al-Quran. Jadi semestinya khususnya kepada adik-adik yang belajar Al-Quran, yang hafal Quran, wajib tidak ada alasan untuk tidak boleh berbahasa Arab. Kerana Quran yang susah untuk dihafal 30 juzuk itu kalian boleh lakukan, itulah bahasa Arab yang fleksibel, yang boleh salah, yang boleh kita ubah dan olah dan sebagainya itulah kita mesti boleh lagi masainya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Jadi bahasa Arab ni, Quran dalam bahasa Arab. Kemudian diturun kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, berbangsa Arab, dan beliau sampaikan Quran, sampaikan agama Islam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam bahasa Arab. Kita rujukan kita yang besar-besar segala sumber maklumat semua dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tak menguasai bahasa Arab, satu perkara yang amat merugikan dan tidak ada alasan sebenarnya untuk kita menolak. Ini satu kenyataan yang kita kena terima. Baik Ustaz, bicara tentang bahasa Arab, insyaAllah kita akan kemudiakan. Tapi nak cerita tentang Anta punya pengalaman Ustaz. Ustaz Anta umur 13 tahun belajar nasional, dan perjalanan yang Anta tempuh Ustaz daripada mula kenal bahasa Quran, kenal hafiah, sampai ke industri dan sampai sekarang Anta menghasilkan buku-buku, semua berpunca daripada Al-Quran. Mana wajar tak kalau anda katakan bahawa Quran ini satu saripati, induk segala ilmu. Induk segala ilmu. Tolong saya ulas sikit yang perjalanan hidup anda. Berapa lama ni? Berkaitan 10 minit. tak kisah kita tetamu kita tak kita ada. Tidak dengar tak apa, tak dengar tak apa. Kita sedia rakaman ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Zakir, masya-Allah, yang menyebarkan ilmu Al-Quran, masya-Allah, dan dengan inisiatif beliau juga beliau telah mengumpulkan guru-guru harfiah di seluruh Malaysia, dan alhamdulillah ya, semoga Allah memberkati Ustaz ini dalam menyebarkan Al-Quran dan juga menjadikan bahasa Arab ini sebagai satu budaya. Sekarang cakap new norm kan, norma baru. Kita juga ada norma baru, iaitu kita jadikan Al-Quran dan bahasa Arab ini sebagai panduan hidup kita. Yang dahulu normanya ialah Quran itu untuk dibaca. Sekarang ini new norm kita, norma baru kita ialah Quran untuk difahami. Dengan insya-Allah dengan bahasa Arab. Baik. Panjanglah ceritanya kalau nak diceritakan tentang Quran bahasa Arab, tapi boleh dikatakan ketika saya berumur 13, dalam lingkungan 13-14 saya belajar bersama ustaz lah di Ma'had Ittiba' Sunnah. Kemudian selama 3 tahun saya belajar harfiah, kemudian mengajarkannya. Itulah saya lihat antara penyumbang kepada kemantapan ilmu itu, kalau dikatakan mantap lah saya, iaitu bila kita belajar, bila kita tahu, kita mengajarkannya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kamu adalah orang yang mengajar, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi adik-adik semua ni mesti ada aspirasi ataupun mesti ada cita-cita, selepas saya belajar ni saya nak mengajar. Kerana barulah sempurna menjadi khair ataupun sebaik-baik itu apabila berlaku proses ta'alum dan ta'lim, belajar dan mengajar. Baik. Kemudian apabila berada di sana, suasana di sana juga alhamdulillah membantu untuk mewujudkan idea, kerana di kalangan orang yang belajar tu ada orang dewasa, ya, antaranya Ustaz Zakir lah, abangan, abang-abang. Kemudian ada orang pesara kerajaan, ada convert, ada yang saudara baru. Jadi banyak dia punya suasana itu begitu rencam sekali.
sama dengan suasana yang adik-adik semua miliki sekarang ni, daripada suasana antarabangsa, daripada negara-negara. Jadi kalau boleh saya katakan apa yang adik-adik ada ni lebih lagi daripada saya. Sebab apa? Ada suasana antarabangsa kan daripada negara-negara. Okey. Masa saya dulu dah ada dah, tapi taklah begitu seperti tuan-tuan adik-adik sekarang ni. Masa tu daripada Thailand ada yang Ustaz Abdullah. Yang ataupun orang yang mempunyai Thailand, Singapura dua ya. Thailand, Singapura. Lepas tu mana lagi Ustaz tadi negara ya? Sini ada, China ada, China ada, Vietnam ada, Cambodia. Cambodia. Masya-Allah. Thailand lagi. Indonesia. Oh, masya-Allah, metropolitan lah ni, masya-Allah. Jadi gunakan kesempatan ini ya. Jadi Quran itu dia menganjurkan fikrah antarabangsa. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah satu rahmat, blessing kepada seluruh alam. Konsep antarabangsa. Konsep antarabangsa Islam ni dapat kita lihat, dapat kita sedari apabila kita mengerjakan haji. Maka di situ kita lihat firman Allah bahawa manusia itu diciptakan syu'uban wa qabaila, berbagai-bagai kabilah, bangsa, suku dan sebagainya. Tujuan dia lita'arafu, supaya kalian saling mengenali. Jadi yang menyatukan perbezaan bangsa, suku, bahasa ini adalah apa dia? Al-Quran, adalah bahasa Arab. Semua bangsa-bangsa tu bila pergi Mekah, kita lihat, katakan pengalaman saya lah, pergi umrah kan, haji belum lagi, doakan semoga saya dapat menjadi haji, amin ya rabbal alamin, dan kita semua amin ya rabbal alamin. Dan di airport tu bila sampai solat, yang ke depan adalah orang Melayu, tapi di belakangnya termasuklah pegawai-pegawai ataupun staf-staf orang Arab yang bekerja di lapangan terbang. Maka begitu juga kita lihat di Mekah sendiri, kadang-kadang kerja am tu daripada Bangladesh, daripada India dan sebagainya, solat di belakangnya dia tak kira bangsa Arab pun ada, semua bangsa lah, kerana Islam itu adalah untuk semua, dia bukan khas untuk orang Arab, dan itulah kita kena menganggap bahawa bahasa Arab ni bahasa kita, bukan bahasa asing, kerana kita baca solat, baca Quran, azan bahasa Arab, kemudian doa dalam bahasa Arab, zikir pagi petang bahasa Arab, apa lagi, azan, format semua bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya sangat hampir kepada kita, kan? Jadi kita di sini berusaha untuk merealisasikan ataupun memberikan makna kepada bahasa Arab itu. Sebagian Al-Quran yang kita baca ni, Ustaz Zakir channelkan ataupun lorongkan kepada harfiah. Saya berusaha bagaimana perkataan-perkataan vocab Al-Quran itu kita lorongkan kepada perbualan, perbualan. Jadi daripada belajar di Kuala Lumpur itu, maka saya dapat idea, sebab kawan-kawan saya semua ambil pressure semua kan. Jadi saya ambil pressure kan. Kawan-kawan saya ambil SPM, saya ambil PMR. Jadi 2 tahun lambat lah. Maka akhirnya alhamdulillah selepas SPM, selepas PMR, saya ambil SMU, Sijil Menengah Agama. Jadi masya-Allah lulus dengan cemerlang sebab menggunakan ilmu harfiah bahasa Arab yang saya pelajari. Kemudian daripada SMU itu dapat peluang untuk belajar di Kelantan. Cuma masya-Allah ambil SPM, saya ambil subjek utama bahasa Arab juga, bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab tinggi, semua ambil. Kemudian ambil subjek diniah kan, pendidikan Islam, tasawuf dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya tips kalau kalian semua nanti nak ambil SPM, ambil subjek-subjek yang kaitan dengan bahasa, ambil kaitan dengan diniah kan. Jadi insya-Allah. Kemudian daripada SPM itu dapat masuk pusat matrikulasi bahasa Universiti Islam Antarabangsa ni dekat Gombak ni. Dekat sahaja. Jadi daripada itu Ustaz masuk ke kampus induk, juga mengambil pengkhususan bahasa Arab dan kesusasteraan. Kulliyatu al-Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Jadi semoga kalian semua ini yang insya-Allah bila habis Quran, bila faham Quran, dapat berpeluang untuk menyambungkan pelajaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jadi itulah sedikit pengalaman belajar. Kemudian saya bekerja mengajar beberapa sekolah integrasi, dan dalam kesempatan itu saya bangunkan ya pelajar-pelajar di mana sekolah itu berbahasa Inggeris. Okey. Bahasa medium dia. Kemudian saya terapkan bahasa Arab sehingga bahasa Arab menjadi bahasa perdana, bahasa yang diterima oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar juga cemerlang dalam peperiksaan yang melibatkan bahasa Arab, ya, seperti IGCSE. Ya, ini IGCSE ini sebuah peperiksaan antarabangsa yang berpusat di UK. Ya, jadi termasuklah subjeknya adalah bahasa Arab, dan pelajar-pelajar pelajar saya boleh cemerlang sampai dengan subjek-subjek yang lain. Ya. Dan sekarang ini mereka telah bertebaran lah. Ada yang menjadi arkitek, doktor, kemudian engineer dan sebagainya. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahawa belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab tidak menafikan peluang kalian untuk berjaya dalam segenap bidang ataupun bidang yang kalian minat. Ya. Jadi insya-Allah belajarlah harfiah betul-betul, belajarlah bahasa Arab betul-betul. Ya, kalau kita lihat bahasa Arab ni satu bahasa yang kita tidak perlukan dari segi akademik. Contohnya saya dah umur 60 kan, tak mungkin dah boleh masuk college, universiti dan sebagainya. Kita menjadikan bahasa Arab ni sebagai minat kita, hobi kita. Dan belajar bahasa ni, dia punya fadilat dia, lebihan dia ialah dia dapat mengelakkan seseorang daripada nyanyuk. Selain daripada Al-Quran ni insya-Allah akan dapat mengekalkan selesa otak kita. Dan sebab itulah orang-orang tua yang baca Quran, kan, walaupun umurnya dah lanjut tapi tetap dia punya fikiran dia masih waras. Ya. Okay. Bahasa begitu juga di barat, mereka orang-orang yang berusia ni belajar bahasa untuk menjadikan otak mereka ni berfungsi. Jadi kita alhamdulillah dah ada Quran, dah ada bahasa Arab, maka gunakanlah kesempatan ini insya-Allah. Ustaz, masa Ustaz mengajar di, berarti Ustaz mengajar bahasa Arab dalam bahasa Inggeris. Ya. Ya, masya-Allah. Dan anda difahamkan Ustaz ada buku yang masuk guna modul Ustaz sendiri punya modul, dan daripada modul yang gunakan semasa mengajar pelajar-pelajar di sekolah antarabangsa itu masih diguna pakai, dan sekarang dah dikemaskinikan, diperindahkan, upgrade masya-Allah. Dan perkongsian ini sebenarnya antara perkara yang anda juga perlu kenal. Saya nak sharekan sikit tentang apa buku Ustaz Khairuddin ni. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Okay. Okay, jadi buku ni Ustaz, kalau saya nak sharekan, dia adalah buku yang sama saya gunakan untuk pelajaran di sekolah-sekolah yang saya ajar dahulu. Apa nama Ustaz buku ni? Buku ni nama dia buku bahasa Arab mudah, teknik qalam. Al-Lughatul Arabiyyatul Basitah bi Uslubil Qalam. Basitah bil qalam. Basitah. Biasanya pakai salah kan, ini kita pakai basitah. Basit maknanya senang, simple lah. Hadza basit. Hadza amrun basit. Ini kata pengantar saya. Kata pengantar. Kemudian mukadimah dia, terjemahan kepada mukadimah. Kemudian ini adalah senarai list perkataan yang akan kita bincangkan dalam buku ini. Ini wazannya. Ini wazan yang cuma yang anda bincangkan tadi ada 6 wazan. Ustaz Khairuddin ringkaskan jadi 4 wazan ni yang paling kerap kita jumpa. Ni yang paling kerap jumpa ni wazan. Okey. Ini 4 wazan ni. Ini Ustaz Khairuddin. Okey. Wazan pertama. Ya, baik. Boleh Ustaz ceritakan sikit apa yang Ustaz boleh supaya bab buku ni sekarang dalam proses cetakan sekarang, sepatutnya ada ni kan, ada apa, hilang tak PKP. Jadi kepada yang dah menempah tu harap sabar. Dan anda pun sedang menunggu juga ni buku Ustaz. Cuma inilah nak share rupa wajah di dekat. Bila kita ada Zoom ni masing-masing nampak. Ni dia antara dia punya isi. Dan ada latihan saya. Ni latihan ni yang mahal ni. Ni dalam bahasa Arab ni. Semua ni adalah perkara-perkara yang perlu kita
Ini soalan-soalan dia. Yang dia punya modul dia ada dalam pasaran yang biasa. Tak pernah jumpa lagi konsep ini, di mana konsep dia ialah mengembangkan kosakata dengan 5 soalan. Ya, itu contohnya kita belajar tentang darasa durusu darsan. Okey, sekarang nazaran, semuanya kita tanya dengan 5 soalan, iaitu apa, di mana, kenapa, bila dan aina, limaza, mata, mata, ma'aman. ma'aman. Okay, jadi satu perkataan tu kita explore, jelajahi potensi-potensi jawapan. Kemudian kita bagi dia punya contoh jawapan, simulasi jawapan. Maka bila kita belajar semua ada kosakata ataupun simulasi jawapan-jawapan ni, maka dia dah bersedia untuk menggunakannya. Okey. Jadi saya macam melatih lah pelajar-pelajar, contohnya makan kan, nanti makan. Apa awak makan, di mana, kenapa awak makan, bersama siapa, bila, kan. Artinya kelainan yang ada dalam buku ni dia lebih mendorong pelajar utamanya untuk boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Boleh bertutur lah. Boleh bertutur untuk memulakan mukadimah tu, nak pecahkan dia punya ruyung tu. Oh, macam ruyung. Pecahkan ruyung baru boleh. Allahuakbar. Jadi astagfirullah. Jadi hadirin yang berbahagia, inilah antara hasil karya sahabat-sahabat saya. Macam Sarani, semalam saya sempat ziarah Sarani, beliau hadiahkan buku. Beliau tulis sendiri sepanjang PKP, beliau habiskan 7 juzuk. Saya dapat hadiah daripada beliau. InsyaAllah. Dia pun dah bagi hadiah ke sana. Lama dah tinggal. Jadi itulah sahabat-sahabat saya terus berkarya dan masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Dan insyaAllah saya kira ramai lagi kawan-kawan lain yang akan berkongsi. Dan suka saya nak war-warkan juga pada minggu kedua nanti. Kami dah buat satu keputusan, minggu yang kedua setiap hari Khamis. Minggu kedua setiap bulan, hari Khamis, jam 8 pagi saya akan jemput Fadil Ustaz Zawa Yunus. Hafizahullah. Dia akan bersama. Ini Ustaz Khairuddin. Mungkin boleh jadi Ustaz Khairuddin akan bersiaran sebulan sekali. Tapi buat syarat tak boleh sebulan sekali. Kena ikut Ustaz Khairuddin di program siaran. Untuk hari ini untuk lebih pada perkenalan tentang siapa Ustaz Khairuddin dan karya yang beliau dan gagasan yang beliau usahakan. Dan ini gagasan bersama. Ana ada lebih ke kebolehan dari sudut ini, harfiah, ana fokus harfiah dan Ustaz Khairuddin lebih pada fokus harfiah. Jadi hadirin sedang menonton yang berbahagia, saya kira cukuplah pertemuan kita sampai sekian dulu. Dan akhir kata, untuk kata penutup Ustaz boleh beri sikit ucapan penutup. Terima kasih pada Ustaz. Ucapan harapan Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik adalah antara orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk mendapat peluang belajar Al-Quran. Ya, kerana di sana pengalaman Ustaz sendiri ya, ramai orang yang telah belajar bahasa Arab, ada yang belajar 10 tahun, ada yang 20 tahun, tapi masih belum dapat lagi dia punya connection dia, kaitan dia tu. Ya, dia punya rasional dia. Dia masih melihat bahasa Arab tu susah. Quran tu memang mustahil lah untuk difahami kalau tak pergi negara Arab, kalau tak belajar bahasa Arab sebelum ini. Ya, tapi apabila kita berjumpa dengan ilmu harfiah, bila kita berjumpa dengan ilmu bahasa Arab mudah ini, maka inilah peluang yang patut kita ambil. Dan saya fikir di sana tidak ada lagi dah. Mungkin orang fikir apalah, mungkin ada keadaan lain lagi. Tapi setakat ini tidak ada kaedah yang dapat memahamkan orang, ya, orang tua, orang pusara, anak-anak dapat fahamkan Quran dan dapat menolak ataupun memimpin orang itu ke arah peningkatan dari sudut kefahaman, dari sudut kemampuan berbahasa, melainkan ilmu harfiah. Setakat inilah ya, kalau ada orang yang boleh belajar atau faham Quran, sebagai contoh Ustaz Muzakir, bukan ada asas, tidak ada asas agama, tidak ada asas sekolah, dah habis SPM, dah bekerja, baru belajar harfiah. Sekarang masya-Allah, boleh tulis buku dan sebagainya. Ustaz Adnan tak kenal Jawi pun tak berhenti baca,
dengan harfiah dapat kena baca, kemudian dapat pergi ke mengembara ke seluruh negara Arab, kan, Yaman, Syria, Sudan, dan sebagainya, kerana daripada ilmu harfiah. Ustaz Rani dapat pergi ke Pakistan, dapat tulis buku daripada ilmu harfiah, ya. Jadi contoh-contoh menunjukkan bahawa insya-Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul menjadi, tapi tentulah kita kena sabar, ya, kita kena sabar, dan insya-Allah Ustaz akan bawakan contoh-contoh, testimoni, ya, bukti-bukti bahawa dengan ilmu harfiah ini insya-Allah anda dapat faham Quran, dapat mengajarkannya insya-Allah, dan bonusnya insya-Allah bersama saya anda akan dapat berbahasa Arab. Jadi lawatlah Facebook saya insya-Allah. Nama Ustaz apa nama Facebook? Nama Facebook? Ha. Belajar bahasa Arab via Al-Quran. Okay. Via Al-Quran. Jadi yang bagi nama tu Ustaz Zakir lah sebenarnya. Baik, tukar nama tak ditukar. Baik, hadirin yang sekalian, saya kira cukuplah pertemuan kita sampai sekarang dulu. Semoga Allah SWT nilai usaha kita sebagai satu ibadah dan ini akan jadikan bekal untuk kita berhadapan dengan Allah SWT. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.